seminggu ini kami dah pun berkongsi tentang silent killer ataupun pembunuh sepi yang secara diam-diam meletakkan ikatan perkahwinan dan juga kekeluargaan. Jadi kita tanyakan kepada pengarah urusan ProWise Consultancy dan Quantum Mind International yang juga merupakan kaunselor kita untuk pagi ini, apakah agaknya langkah-langkah yang boleh kami ambil untuk nyahkan atau jauhkan segala anasir-anasir negatif ini, Puan Rasima? Secara ringkas saya sarankan 7 langkah-langkah berkesan yang pasangan suami isteri boleh mempraktikkan untuk mengekalkan ikatan perkahwinan dan juga kekeluargaan. Yang pertama sekali, fokus kepada perkahwinan. Ini bermaksud beri penuh tumpuan kepada pasangan kita. Luangkan masa sekurang-kurangnya 15 minit dalam sehari untuk berkomunikasi dan bersembang bersama pasangan kita. Jadualkan masa untuk pasangan kita itu sebagai tugasan yang paling penting yang harus kita lakukan setiap hari. Kedua ialah jadilah rakan setia kepada pasangan kita dan bina dan berkongsilah minat yang sama supaya kedua-duanya dapat bermain dan beriadah bersama. Seperti rakan-rakan lah lakukan perkara-perkara yang membangkitkan dan menghidupkan kemesraan di antara pasangan, seperti menikmati sarapan pagi ataupun makan malam berduaan sahaja, atau melancong tanpa membawa anak-anak. Dan perkara-perkara lainnya yang sewaktu dengannya lah, Aura dan Adik. Baik juga jika pasangan dapat meluangkan sedikit masa untuk diri sendiri, yang selalunya digelar me time. Me time. Ini penting supaya kita dapat berehat dan rileks, sekaligus menyegarkan minda dan tubuh badan kita sendiri supaya dapat meneruskan kehidupan seharian lah dengan lebih berkesan. Jadi maksudnya me time tu dengan teman-teman ataupun kita sendiri saja? Me time untuk diri sendiri sahaja. Bermakna kita boleh pergi shopping ke, atau tengok wayang sendiri ke, ataupun duduk sendiri di rumah, baca buku. Me time lah. Yang ketiga ialah utamakan dan dahulukan emosi suami atau isteri dan bukan anak-anak. Mungkin ada di antara kita yang kurang setuju dengan saranan ini. Lagi-lagi kalau kita kata ketepikan anak sekejap. Tak boleh. Tapi cubalah kita bayangkan jika tiada ayah atau tiada ibu, tiada anak-anak kan? Betul. Jadi kesihatan emosi si ayah atau si ibu harus diutamakan supaya seisi keluarga akan bahagia. Banyak kajian-kajian di luar sana yang telah mengesahkan bahawa perhubungan suami isteri yang erat dan bahagia akan menghasilkan anak-anak dan keluarga yang sihat dan bahagia juga. Jadi ibu dengan ayah mesti nak kena happy dulu baru anak-anak ni dapat ikut. Happy parents equal happy children. Nice. Bukan selalu kita tinggalkan anak-anak kan, Puan Rasima? Kadang-kadang. Kadang-kadang, bukan selalulah. Bermakna dalam sebulan tu mungkin 1-2 kali kita keluar bersama, pepek-pepek lah tangan, pergilah jalan-jalan, makan ke, macam tu lah. Yang keempat ialah terima dan raikan perbezaan di antara pasangan. Tapi ini adalah perkara yang sangat susah ni. Selalunya kalau awak tak faham saya lah, awak tak memahami. Bagaimana kita nak raikan ni? Sebenarnya kita semua harus terima hakikat bahawa semua orang berbeza. Sedangkan anak yang kembar tu pun berbeza. Betul. Mukanya sama, rupa sama, tapi PL tak sama. Dan pasangan kita tu tidak terkecuali. Mereka juga tidak sama seperti kita. Jadi kita harus belajar untuk hapuskan sifat atau tabiat untuk menjadikan pasangan kita tu seperti kita. Sebab setiap individu yang mempunyai personaliti atau perangai yang berbeza-beza. Apa yang penting ialah kita harus belajar menerima kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tapi ini tidak bermakna bahawa kita tidak boleh menegur lah kelemahan pasangan kita tu. Teguran boleh dilakukan tetapi dengan penuh kesabaran, penuh kelembutan, bukan paksaan. Yang penting jangan berkeras lah. Jangan berkeras lah. Kita kena lembut, kena sabar. Memanglah kadang-kadang yang ada tu makan masa yang agak lama. Betul. Tetapi kita harus tetap bersabar lah. Itu langkah yang keempat. Yang kelima bagaimana? Yang kelima, kejujuran. Kita harus berlaku jujur. Kejujuran sebenarnya adalah salah satu sifat yang paling penting dalam perkahwinan dan hidup berkeluarga. Jadi elakkan perkara seperti penyelewengan, bercakap bohong dan sebagainya. Bila kita sebut tentang jujur ni kan, kalau dia withhold the truth untuk kebaikan bagaimana? Menahan kebenaran untuk kebaikan. Ada tak istilah ni sihat ataupun tidak? Untuk kebaikan tu boleh, tetapi
biasanya kalau kita tidak mahu bercakap yang benar selalu, dan dia menjadi habit tau, menjadi tabiat kan. Jadi walaupun untuk perkara yang baik, kalau kita dah biasakan yang baik itu okey, tapi kalau kita dah terbiasa dan menjadi suatu habit, suatu tabiat, ya perkara yang tak benar pun kita akan selindung, akan tutup, akan berbohong. Jangan sampai dia jadi perkara yang dilazimkan lah ya. Virus. Ya, betul tu. Penyakit. Jadi untuk saya saya selalu ikut resmi ibu saya lah, dia pernah memberi saya nasihat. Kalau kita suka tak suka dalam kehidupan berumah tangga ni, tak suka tetap kena cakap. Tapi cara kita bercakap dengan suami atau isteri tu nak kena betul lah. Jadi bukan apa yang disampaikan, tapi bagaimana anda menyampaikan perkara yang menyakitkan tu. Betul tu. Okey, jadi langkah yang ke-6 bina jaringan sokongan pasangan suami isteri, seperti support network lah, dengan pasangan-pasangan yang lain, supaya dapat berkongsi pandangan, berkongsi pendapat, bertukar-tukar idea, dan saling menasihati tentang hal ehwal perkahwinan, kekeluargaan dan anak-anak juga. Ini penting supaya kita tidak akan merasakan bahawa kita seorang saja yang mempunyai masalah jika ia berlaku. Jadi kita akan merasa lebih lega lah dan positif jika mendapat informasi ataupun pandangan dan nasihat yang positif dari rakan-rakan kita yang menjalani kehidupan yang agak sama seperti kita. Okey, dan yang ke-7 pula? Okey, yang ke-7, kita sama-sama bina nilai dan prinsip kekeluargaan yang boleh dikongsi bersama. Seperti mungkin kita ada nilai untuk bersolat bersama keluarga setiap hari, satu kali dalam sehari pun jadilah macam tu. Macam undang-undang keluarga lah ni. Ini kira melakukan perkara yang bersama, jemaah lah ya. Jemaah lah, sembahyang jemaah dan sebagainya, ataupun makan malam semua orang mesti ada di rumah 2 atau 3 kali dalam seminggu, untuk makan bersama di rumah dan sebagainya. Jadi kalau kita sama-sama bina nilai dan prinsip kekeluargaan ni, barulah saya rasa akan dapat menikmati perkongsian hidup yang penuh dengan kesefahaman, keserahsiaan dan kebahagiaan, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Puan Nasim Ajar. Jadi akhir sekali saya nak katakan, saya ucapkan selamat mencuba tips-tips ini kepada semua pasangan suami isteri di Mediacorp dan juga yang mendengar rancangan ini. Terima kasih mendoakan kami Puan Nasimah. Terima kasih kembali. Jadi itulah di antara panduan-panduan yang boleh anda mungkin cuba. Benar. Yang penting kalau tak dapat 7, dapat 4 lah. Kalau tak dapat 4, dapat 3. Kalau sekurang-kurangnya pun dapat 1 lah. Dan apa yang kami cuba lakukan di sini ialah untuk sama-sama kita menggalakkan anda ni untuk memperbaiki hubungan yang sedia ada, sama ada dengan keluarga, dengan isteri, dengan suami, ataupun dengan diri anda. Jadi ibu bapa yang bahagia melahirkan anak-anak yang bahagia.